Gimana? Gimana ya? Buka pintu! Sakit. Aku sakit. Kau tak tahu macam mana hati aku ni sakit. Kau tahu? Abang istighfar, Bang. Ya Allah. Oh, ya Allah. Kau tinggal aku. Aku dah cakap kau jangan pergi. Kau pergi juga. Aku dah cakap jangan pergi. Kau pergi juga. Abang sakit. Dosa tak boleh nak dengar cakap aku dia. Sakit. Sakit, Abang. Gimana? Cari dari sini lain. Yang tak bekerja yang duduk dalam rumah 24 jam je. Baru tak cuma rebut tangan. Keluar. Lepaskan dia. Lepaskan. Okey, dan drama Andainya Takdir itu sebentar tadi sedikit sebanyak menggambarkan topik perbincangan kita pada hari ini. Jangan gentar untuk bersuara. Kita yang tak alami suka senanglah untuk kita cakap alah kalau jadi apa-apa bersuara saja. Tapi mesti ada sebab-sebab tertentu mereka ni susah nak cerita ke orang. Betul. Selalunya kalau kita lihat tadi dalam situasi perhubungan rumah tangga. Tapi apa yang kita cuba rangkumkan juga pada hari ini di sekitar semua tempat kalau boleh perhubungan persahabatan maupun dengan tempat kerja, di tempat awam dan sebagainya, kerana banyak situasi bukan saja penderaan fizikal tapi mental secara lisan dan sebagainya yang saya rasa sebenarnya ramai tidak sedar akan hak mereka. Ya, dan hari ini untuk membincangkan tentang hal ini di Wanita Hari ini, kita bersama dengan Dr. Rafidah Kastawi, pakar psikologi dan motivasi, dan kita juga bersama dengan Tuan Muhammad Haris Mat Yusof, Peguam, juga Eksekutif Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia. Terima kasih kerana bersama Wanita hari ini. Sama-sama kasih. Terima kasih menjemput. Terima kasih. Okey, kita nak mulakan dululah. Kita nak tahu sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia ni tentang bersuara. Sejauh mana rakyat Malaysia berani bersuara dalam hal-hal sebegini, Tuan? Ya, baik. Terima kasih Hawa di atas soalan yang diajukan. Pertamanya, dalam konsep bersuara ni perlu kita fahamkan dahulu berkenaan dengan perundangan. Dalam konsep bersuara ni ialah tertakluk dalam fasal 10-1 Perlembagaan Persekutuan. Menetapkan akan kebebasan bersuara kepada semua warga negara Malaysia. Namun, di sebalik kebebasan bersuara tersebut, ada pengecualian kepada kebebasan bersuara, bermaksud ianyalah bukanlah suatu hak yang mutlak kepada setiap warga negara untuk menyuarakan pandangannya. Dan ianya adalah tertakluk kepada peruntukan di bawah fasa 10-2, iaitu di mana parlimen atau kerajaan boleh meletakkan sekatan kepada hak-hak kebebasan bersuara tersebut berdasarkan kepada undang-undang. Dan seterusnya berkenaan dengan situasi yang sedang kita bincangkan ini, perlu kita lihat dari sudut konteks berkenaan dengan isu penderaan, isu buli atau apa-apa saja isu yang memprejudiskan seseorang tersebut hendaklah digambarkan ataupun diluahkan melalui dengan suaranya. Namun dalam kita nyatakan dari sudut konteks perundangan ini hendaklah melalui saluran yang betul. Saluran yang tepat di mana penguatkuasaan boleh dilaksanakan dengan sebaiknya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut atau mangsa tersebut. Maknanya kita ada undang-undang untuk melindungi ataupun membela mangsa-mangsa kepada situasi-situasi yang kita nyatakan tadi lah. Okey, baik, kepada Dr. Rafidah sendirilah, sedikit mungkin sama soalan dengan Tuan tadi, di mana situasi ataupun pengalaman dan juga kesedaran rakyat Malaysia tentang keadaan ini dan juga kenapa ramai yang takut untuk bersuara. Okey, alhamdulillah, terima kasih soalan yang menarik tu, Farin. Saya kira alhamdulillah dengan adanya pandemik COVID-19 ini juga kesedaran masyarakat terhadap penderaan tentang isu-isu yang berkaitan dengan mental illness ni semakin meningkat. Dan mereka ada keupayaan, keberanian untuk mendapatkan bantuan. Sebagai salah seorang kata orang tu kaunselor sukarelawan untuk KKM dan juga Lembaga Kaunselor Malaysia, saya berperanan ini jugalah penting jugalah semasa pandemik itu berlangsung. Dan saya nampak
ya, kadar keupayaan masyarakat kita hari ini untuk menyuarakan perasaan itu. Sebab saya kira mungkin waktu pandemik kita dah masing-masing terkurung dalam rumah, susah nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Di ketika itulah Allah menguji kita untuk melihat setakat mana, sejauh mana kekuatan diri kita sendiri. Kerana kita kena jelas bahawa kekuatan itu datang daripada dalaman diri. Dan hanya kita sahaja yang tahu kan kekuatan itu. Dan pada saya penting untuk menyuarakan pendapat ataupun menyuarakan, sebenarnya bila sebut tentang tajuk kita hari ini, menyuarakan suara wanita, itu ada secara lisan dan tanpa lisan. Contoh dekat depan. Kalau secara lisan mungkin outletnya ataupun cara metodologinya yang telah pun dijelaskan. Kita ada negara, ada peraturan. Yang ni ya contohnya. Ya, contohnya. Tapi kalau dari segi suara yang tidak dapat didengari, ya, tidak dapat disuarakan. Jadi seseorang yang mungkin pemangsa itu dia kena ada kekuatan dalaman. Dan kekuatan dalaman itu bermula daripada dia menyedari, dia dapat menerima apa yang sedang berlaku dalam diri dia. Dan bagaimana dia nak menyuarakan. Dan hari ini adalah satu pendekatan yang saya gunakan, yang saya aplikasikan dalam sesi kaunseling saya, yang kita namakan sebagai terapi seni ataupun terapi bermain. Ya, kita bantu klien itu untuk meluahkan perasaan itu menggunakan contohnya benda yang simple dekat sini, soft pastel, ataupun saya gunakan color pencil dan banyak lagi modaliti seni yang kita boleh gunakan. Dan ini bertindak sebagai alat, medium, outlet. Tanpa disedari, ketakutan itu dijelaskan dengan warna. Ini kita renyukkan dulu kertas itu. Bagaimana nak dapatkan kembali kuasa tu, Hawa? Kalau kita dah didera sejak kanak-kanak. Dan kita tidak ada kekuatan itu. Dan waktu kita didera tu masa kanak-kanak, siapa yang nak dengar suara kanak-kanak? Dan itu juga bagi saya, ibu bapa kena alert. Kita kena peka apa yang berlaku kepada anak kita dan surrounding kita. Dan itu boleh aktiviti yang mereka lakukan. Yes. Contohnya apa yang saya nampakkan dekat sinilah ya. Sekadar kita buat contingan yang bukan nak nampak cantik. Ini bukan sebab nak pergi kelas atau kalau ada bakat tu alhamdulillah. Kalau sekadar dia menjadi luahan, menjadi medium perantaraan untuk kita meluahkan rasa, silakan. Jadi tak perlu nak cantik pun. Itu pun dah nak koyak dah habis dah tu Farid. Ya. Sebab contingan-contingan itu ada objek. Contengan itu ada image, ada perkataan, ada warna yang menceritakan apa sebenarnya yang berlaku pada individu. Dan luahan pun kalau dalam bentuk seni ini tidak perlulah sempurna, asalkan pasti ada maksud yang cuba disampaikan oleh seseorang individu itu. Sebab tu kadang-kadang saya ada juga mendengar tentang apa yang anak-anak kita lukis ni, tengok balik dan kemudian tanyakan pada mereka semula dan tanyakan mungkin kenapa dan sebagainya. Mungkin kita dapat menyelami apa yang tak dapat nak disampaikan. Setuju, sangat setuju Farid. Okey. Baik, kalau kita tengok ini adalah antara ni lah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar dan sebagainya. Okey. Baik, saya juga nak tanyakan kepada Tuan Haris sendirilah. Okey, kalau pertama secara ringkasnya, kalau kita selalu merujuk tentang penderaan-penderaan seperti ini, banyak kata secara lazimnya wanita, tapi tidak mustahil berlaku juga pada para lelaki. Tapi selalunya situasi ini, apakah mungkin perbezaan antara impak pada lelaki dan juga wanita yang boleh diambil tindakan? Ya, baik. Terima kasih Farid. Berkenaan dengan soalan tersebut, penderaan yang ataupun satu gangguan kepada individu dikenali sebagai lelaki ni, individu lelaki ni, biasanya kita dengar dengan perempuan. Namun apabila lelaki ni, kebanyakan bentuk penderaan yang dialami adalah dari sudut mental atau emosi. Berbanding dengan fizikal, sebab lelaki memang secara bentuk badannya pun dah memang kuat kan. Jadi bila cara untuk didera ni adalah melalui fizikal. Penderaan yang berterusan dari sudut penghinaan kepada kerjaya lelaki tersebut. Ada kes di mahkamah yang mana berlakunya si isteri secara berterusan menghina pekerjaan suami tersebut kerana kedudukan atau pekerjaan si isteri itu adalah lebih tinggi daripada pangkatnya berbeza. Lebih tinggi daripada si lelaki tersebut, si suaminya, menyebabkan berterusan didera penderaan mental kepada si suami tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya pula bentuk lainnya adalah dari sudut kita panggil sebagai bentuk yang tidak memberikan sebarang responsif kepada permintaan si suami tadi atau pada permintaan pada si lelaki dalam hubungan konteks kekeluargaan. Kita nyatakan, okey, katakan si suami itu apabila balik ke rumah meminta untuk mengharapkan isterinya melayannya untuk menyediakan apa makanan dan sebagainya, tapi isterinya bersifat sejuk, tidak ingin memberikan sebarang layanan kepada suami. Itu pun salah satu bentuk penderaan yang secara tidak langsungnya memberi implikasi kepada emosi dan mental si suami tersebut. Lama kelamaan dia akan menjadi
kita panggil sebagai situasi bom jangka masa. Satu ketika bila suami tersebut telah tidak dapat menahan, tidak dapat meluahkan perasaannya tersebut, maka dia akan meletup dan pada ketika itu dia akan melakukan tindakan yang luar daripada batasan. Boleh jadi pelbagai isulah yang kita boleh lihat dalam negara kita. Nanti dia pula yang dikatakan mendera pula si pasangan dan sebagainya. Jadi itulah perkara yang kita tak nak terjadi dan ramai yang perlu tahu tentang hal ini. Dan dalam hal kerja pula, banyak juga kita dengar kisah sekarang ini di tempat kerja dibuli oleh senior, oleh golongan profesional dan sebagainya. Mungkin dalam kalangan mereka rasa okey, tidak apa untuk meluahkan di media sosial. Ada setengah pula cakap kalau luah akan dinampak seperti manja, tak cukup kuat. Jadi kita nak tahulah batas-batasnya bila kita dah rasa terlalu teruk, diganggu, didera secara emosi dan fizikal, bila waktunya yang perlu diluahkan. Tapi sebelum itu, jom kita sama-sama saksikan bikisan ini, pengakuan seseorang berkaitan topik kita hari ini. Kita dengarkan. Isu penganiayaan dari segi buli, gangguan seksual, penderaan emosi maupun fizikal seringkali terjadi terutamanya dalam kalangan wanita. Rata-rata ramai dalam kalangan mangsa yang takut untuk bersuara dan tidak tahu kepada siapa harus diadukan, lalu membiarkan diri merana dalam kegelapan, akibatnya memakan diri sendiri. Seperti yang dilalui sendiri oleh wanita berusia 32 tahun ini, kehidupan Amira yang sering dirundung malang sejak dari kecil lagi telah memberi kesan yang mendalam buat dirinya sehingga kini. Amira yang sejak dahulu lagi sering diperlekehkan serta mentalnya yang didera membuatkan dia trauma, namun harus tetap cekal untuk meneruskan kehidupan seharian. Saya berusia 32 tahun dan sebenarnya saya nak kongsi pengalaman saya daripada kecil. Sebenarnya saya rasakan hidup saya ni macam malang. Saya ada kedua ibu bapa, tapi ibu bapa saya ni jenis yang dia tak pedulikan kita orang anak-anak. Apa yang dia tahu, bila dia marah, dia akan lepaskan pada anak-anak, dia akan maki hamun anak-anak. Kita orang pun bukan daripada keluarga yang senang, sebab mak bapak jenis yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So saya lah sebagai kakak yang akan menguruskan adik-adik saya lah. Dan kehidupan kami memang sangat-sangat jauh berbeza dengan keluarga lain. Masa zaman sekolah dulu, saya selalu kena buli sebab tubuh saya besar dan saya miskin. So ramai yang tak nak berkawan dengan saya lah. Saya pula pernah juga diganggu secara seksual oleh kawan abang saya sendiri. Tapi bila benda tu jadi, saya cuba meluahkan dekat ibu bapa saya. Tapi apa yang jadi adalah mereka menyalahkan saya balik lah. Mereka tak membantu saya pun. Sekali lagi saya diuji. Saya kerja dekat kedai biasalah, kedai sebenarkah. Saya ingatkan itu memberi kegembiraan pada saya sebab saya dapat tengok dunia luar. Rupanya pun benda yang sama jadi. Macam majikan saya sendiri yang memperlekehkan saya, mengetawakan saya depan-depan orang, memalukan saya. Dan satu masa tu saya bertemu dengan jodoh. Saya rasa mungkin ini adalah kebahagiaan yang saya boleh dapat. Tapi silapnya adalah itu pun bukannya terbaik untuk saya. Sebab saya sangka saya akan happy, rupanya tak. Saya adalah seorang isteri yang dipukul, dimaki, dimarah, dan suami saya sendiri yang madukan saya. Sampai saya rasa macam hidup saya ni sangat-sangat malang. Sampai satu masa saya rasa macam saya dah tak boleh teruskan. Saya minta cerai dan saya niat dalam hati yang memang saya nak bangkit. Sebab kalau saya tak tolong diri saya, siapa yang nak tolong diri saya? Sampai bila saya nak jadi macam ni? Sampai bila saya nak rasa menyesal atas kesilapan saya daripada dulu, yang saya rasa macam saya hanya dengar je cakap orang. Itulah Farin, kita yang tak ada dalam situasi ni, kita rasa senang je. Dah kena bagi tahulah, ambil lah tindakan. Tapi kalau berdasarkan perkongsian tadi, dah kena dari kecil, didera dari kecil. Kemudian bila berkahwin, rasa seolah-olah itu normal. Jadi rasa macam tiada ruang, tak ada siapa nak percaya dengan apa yang nak dikongsikan. Kau boleh Dr. Rafidah kongsikan kenapa dari cara seseorang itu membesar pun memainkan peranan, kesan dekat keberanian seseorang itu untuk bersuara. Ya, sangat-sangat setuju dan kita rasa simpati kan bila mendengarkan video tu tadi. Bagi saya rentetan cerita daripada permulaan sehingga akhir tadi kita dah nampak. Walaupun di akhirnya dia dapat bangkit, tapi cerita itu menampakkan zaman silam daripada kanak-kanak. Lama. Kita nampak seperti mungkin usia dalam 30-an. Jadi dia bermula penderaan itu bermula mungkin
seawal 5 tahun, 6 tahun yang kita sebagai ibu bapa merasakan akan hilang. Anak-anak takkan ingat apa yang berlaku pada diri mereka. Jawapannya tidak. Dia tak pernah hilang, malahan dia makin membesar. Dan nampak tak bila dia pergi kepada zaman sekolah, dia didera. Pergi zaman pekerjaan pun dia didera. Kerana energi ataupun tenaga yang penderaan itu disebabkan sadness dia, kesedihan dia, kemarahan dia, kesakitan itu memang ada dalam diri. Tidak diluahkan, tidak dilepaskan, ya. Tidak ada siapa datang untuk bertanyakan apa perasaan dia, bagaimana keadaan itu, tidak ada. Jadi dia membawa kata orang tu beban emosi itu sehingga dewasa. Bila sebut beban emosi, yang kita nampak daripada penceritaan itu semuanya yang berkaitan dengan kesedihan, negatif. Jadi hidup itu dah blend dalam diri dia dengan tenaga-tenaga yang negatif. Menjadikan dia bawa sehinggalah ke dewasa. Alhamdulillah dengan apa yang berlaku pada diri dia, dia kata tak boleh. Dia kena bangkit juga, dia kena ambil keberanian, ada keberanian untuk keluar daripada perkahwinan tadi, untuk bangkit. Nasib kesedaran tu yes. Cepat. Cuba kita balik semula, kita lihat kepada zaman kanak-kanak. Kalaulah ada ibu bapa ketika itu mendengar luahan dia, terima dia keadaan itu. Mungkin dia rasa dibela. Yes, ada yang menyokong dia. Ya, didengari tu Farin. Didengari tu pada saya sangat penting kepada ibu bapa yang kita ada anak-anak, dengar dulu. Sebab itu kalau nak mendengar, level anak-anak dengan level kita orang dewasa berbeza. Kita rasa kita orang dewasa ni, ibu bapa semua pandai, semua tahu, semua hebat. Kita memperlekehkan anak-anak ni. Jadi sebab itu bila menerusi pada saya me time, sekarang kita tengah cuti sekolah kan, ambil masa untuk berconteng dengan anak-anak, doodle dan dengarkan suaranya. Apa penceritaan di sebalik itu? Itu memberi kekuatan kepada anak-anak tu untuk dia dapat semula kuasa yang hilang. Sebenarnya dekat sini apa yang boleh dikatakan sebenarnya ada sesetengah individu yang mungkin kita pernah ramai juga terjumpa. Oh, inilah nasib aku. Inilah takdir hidup aku dan biarlah aku hidup sebegini. Sebenarnya mereka harus bersuara dan mencari jalan keluar. Okey, mungkin sedikit perkongsian di Facebook yang saya boleh kongsikan dengan para penonton dari Farah Faryanti. Terima kasih Farah Faryanti. Arwah suami dulu sebelum nikah dengan saya pernah kahwin dan ada anak lelaki 3 orang. Didera oleh bekas isteri melalui jiwa dan emosi. Sampai nikah dengan saya pun trauma dan terlalu takut dengan bekas isteri. Yang setelah cerai pun mereka selalu mendera dengan orang kata faktor kewangan kerana arwah ni lembut dan kasih sampai untuk makan pun tak ada. Bekas isteri yang anak pun dijadikan alat untuk peras ugut arwah suami. Jadi setelah nikah dengan saya, alhamdulillah bimbingan agamanya, arwah suami saya dapat berdiri lagi dan boleh tegas bercakap tidak, semoga arwah suami di tempat di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Ini bermakna setelah keluar daripada perceraian tersebut, berjumpa dengan arwah dengan isterinya yang sekarang ni, maknanya dia diberi kekuatan. Itulah perbezaan ataupun pentingnya sokongan sebenarnya dalam hidup kita. Tapi trauma tu masih ada, nak bangkit tu perlukan masa juga. Setuju, sangat-sangat setuju. Dan Tuan Haris, sekarang ni kita nak beralih kepada satu situasi lah. Contohnya kalau anak-anak ini dibuli di asrama, di sekolah contohnya, kemudian meluahkan kepada ibu bapa. Mungkin ada setengah ibu bapa cakap ini biasa di sekolah kena buli, inilah proses ataupun pengalaman di sekolah. Tapi kita nak tahu apa langkah sewajarnya yang dilakukan oleh ibu bapa, platform ataupun kepada siapa harus dilaporkan. Kita minta maaf, saya pun mencelah dan tambah sikit sebenarnya. Bukan saja mungkin di sekolah dan sebagainya, tapi kalau ini berlaku macam tadi, abangnya kan, keluarga terdekat, jiran. Jadi ke mana sebenarnya, bagaimana ibu bapa nak bertindak dan ke mana? Terus lapor polis ke atau bagaimana? Baik, terima kasih Hawa dan Farin. Okey, bagi menjawab perkara tersebut, pertamanya perlu kita lihat kepada peruntukan undang-undang yang telah disediakan di negara kita. Yang pertamanya berkaitan dengan buli tersebut. Buli itu apa yang kita boleh kategorikan ada 2 bentuk. Satu, buli cyber, dan yang kedua adalah buli secara realiti. Realiti ini maksudnya mana? In terms of dalam sudut atau konteks kepada fizikal dan juga kepada mental. Jadi kalau katakan buli cyber ni, kita ikut pada statistik, buli cyber ni sekitar 1,737 kes. Banyak. Sehingga 2018. Buli cyber hampir 2,000 kes dilaporkan. Ini dilaporkan. Kemudian untuk buli realiti pula, daripada tahun 2013 sehingga 2017, sekitar 9,294 kes. 9,000 kes dilaporkan untuk buli realiti ni, dari sudut fizikal ataupun dari sudut mental. Buli ni sentiasa ada? Sentiasa ada. Namun apa yang kita perlu perbaiki adalah dari sudut kita perlu mewujudkan satu undang-undang khas berkaitan dengan Akta
anti bully. Sebagaimana rang undang-undang Akta anti gangguan seksual yang sedang dibentangkan di Parlimen ni, bacaan kali pertama telah dibentangkan pada Disember 2021 dan kita menunggu pada bacaan kali kedua. Kita juga perlu untuk mewujudkan satu akta tersebut secara spesifik berkenaan dengan buli ni. Sebab kita lihat trend buli makin menjadi-jadi, semakin teruk. Ada yang kalau kita rujuk kepada kes yang sebelum ini menyebabkan kematian kepada pelajar UPNM, Zulfarhan, arwahnya. Sampai menyebabkan kematian daripada buli tersebut. So perkara-perkara ini semua adalah secara realitinya berlaku dan trend ini sedang meningkat. Dan bagaimana untuk kita membasmi itu dengan adanya akta yang secara spesifik. Yang keduanya, apabila anak meluahkan kepada ibu bapa, dia ada masalah buli. Jadi pertamanya ibu bapa haruslah bersifat ambil berat cakna, concern kepada isu yang dihadapi oleh anak tersebut. Anak tu kata saya kena buli, diherdik, dicaci maki oleh kawan, diasingkan, dipulaukan, menyebabkan saya terjejas emosi dan sebagainya. Maksudnya ibu bapa apabila menerima aduan, keluhan daripada anak tersebut, pertamanya ibu bapa boleh merujuk terus kepada pihak polis, membuat report polis, atau rujuk terus kepada guru di sekolah tersebut. Dan dalam situasi buli ini biasanya kita rujuk kepada cikgu disiplin atau kepada kaunselor. Di mana di situ peranan mereka akan membantu untuk melihat atau menyiasat aduan yang diterima oleh anak murid tersebut. Itu adalah salah satu solusi yang boleh ibu bapa bantu untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Sama ada melalui agensi penguatkuasa ataupun kepada sekolah itu sendiri. Dan saya amat menyokong usaha tindakan kerajaan melalui Menteri Kanan Pendidikan, yang mana Menteri Kanan Pendidikan telah mewujudkan satu jawatan kuasa khas untuk mengatasi, untuk memperbaiki garis panduan bagi mengatasi gangguan seksual dan juga buli di sekolah. Itu sangat-sangat kita support lah, sokong lah di atas usaha tersebut. Saya kira sebenarnya semua perkara ni harus berubah mengikut zaman. Kalau tengok akta cyberbully pun sebenarnya harus lebih tegas sebenarnya dan harus diadakan. Okey, baik, perbincangan cukup menarik, penuh pengisian, terus bersama dengan kami. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Kita dengarkan. Kalau tak, macam mana orang nak tahu kalau kita ada masalah dengan masalah penderaan seksual ke, gangguan seksual ke, keganasan rumah tangga ke, buli ke, kan? Jadi kena wawarkan. Okay, bagi saya sebagai seorang wanita, ia sangat perlu menyuarakan tentang hal-hal keganasan rumah tangga, contohnya kes-kes buli di tempat kerja ataupun kes gangguan seksual di publik. Okey, bagi Siti amatlah perlu kita suarakan hal-hal seperti kes buli, kes gangguan seksual, keganasan rumah tangga ini secara terbuka, ataupun kita boleh juga suarakan secara melalui kempen-kempen wanita, kesedaran bagi wanita untuk kita mempertahankan hak kita sebagai seorang wanita. Dan wajar juga kita buat laporan pada pihak kuasa. Lepas tu kalau kita nak ceritakan masalah kita ni, kita kena bagi tahu orang yang kita percaya, yang boleh bantu kita untuk selesaikan masalah ni semua. To avoid this one, kita perlu ambil tindakan ataupun kita share dengan someone yang kita sangat close, contohnya family kita sendiri, untuk kita terima any suggestion daripada diorang ataupun keputusan. Kalau kita tak dapat nak buat sesuatu, kita kena refer kepada pihak berkuasa, contohnya kita buat laporan polis, mungkin ada tindakan-tindakan seterusnya. Kita juga kena buat laporan kepada pihak berkuasa. Di Malaysia ni ada undang-undang yang telah diperuntukkan untuk membela nasib mangsa seperti ini. Terima kasih kita ucapkan buat rakan-rakan kita atas perkongsian bersama wanita hari ini, dan sedikit sebanyak perkongsian itu dikongsikan semua wanita, bersama penonton juga. Semua wanita. Kalau lelaki tak apa, saya hantar Johnny Depp je. Okey. Gurau. Okey, baik saya nak tanyakan pada doktor sendirilah. Okey, kalau kita mungkin nak menambah sedikitlah tentang peranan masyarakat, peranan ibu bapa, kerana kadang-kadang perkara ini terjadi bila
seorang individu atau mangsa tu rasa tidak didengari. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana peranan orang sekeliling, khususnya ibu bapa, nak membantu atau mengesan mereka yang menjadi mangsa ni? Okey, soalan tu best sangat. Kita semua dalam cuti sekolah kan. Jadi bagi saya yang pertama sekali, kita sebagai ibu ayah sibuk macam mana pun, kita kena ada quality time dengan anak-anak. Quality time kadang-kadang dalam keadaan sekarang ni tak perlulah pergi jauh-jauh. Dalam rumah pun okey. Okey, antara aktivitinya pada saya bila contohlah kalau kita ada lepas solat dan sebagainya, makan malam bersama-sama kan, berjemaah, dan yang paling best menconting kertas tu pada saya satu perkara yang quality time dengan anak-anak. Kita dapat lihat karakter anak tu, sebab bila melukis, you membuat luahan melalui lukisan, you takkan fikir apa-apa tau dalam nak lukis ni, tak apa yang kita rasa kita contingkan. Kita ambil saja warna yang betul dekat dengan kita. Mungkin waktu tu kita tengah kesedihan, mungkin warna biru lah keluar. Dan setiap warna itu tak sama. Ya, tak sama antara satu sama lain. Sebab itu ibu dan ayah perlu tahu, perlu tanya pada anak-anak. Walaupun anak tu kecil, jangan kita rasa macam anak-anak tu kita assume dia okey. Tak payahlah. Atau dia kata balik lagi daripada tempat kerja kan, kita dalam keadaan kepenatan, anak pun bawa lukisan ni. Papa ni. Nantilah papa sibuk. Please ambillah masa dulu sekejap. Duduk untuk dengar dia dulu. Apa yang menarik. Boleh ceritakan. Dia senang saja. Pada saya, dia anak tunjukkan, minta dia ceritakan. Dari situ kita dengarkan apa perasaan yang keluar di sebalik luahan itu tadi. Kita berikan sokongan emosi pada anak-anak supaya dia tahu dia didengari dan ada seseorang bersama dengan dia. Biarpun kadang-kadang di sekolah kita tak tahu banyak perkara, contoh anak di asrama kan, anak bekerja keluar daripada even dah remaja sekalipun. Saya pun dengan anak saya yang usia 26 tahun, kami dating dan saya akan bawa kertas ni untuk dicontingkan. Masalah di tempat kerja, masalah dia bersama dengan kawan. Dengan anak ni kita tidak ada dengan dia waktu dia happy-happy saja. Waktu dia down, waktu dia mungkin diuji juga, kita kena ada dengan dia. Jadi kena beri sokongan. Sebenarnya doktor, luahan tu melalui lukisan, sebab sekarang ni di media sosial orang luahkan di situ banyak sangat. Jadi saluran yang salah bagi saya. Okey, ringkas doktor, kalau katalah anak-anak datang tiba-tiba tu, Daddy, Mami, I'm sad with you. Tapi kadang-kadang mak ayah ni rasa macam anak dia bergurau. Jadi saya macam tu, macam mana sebenarnya mak ayah ni harus memberi respon? Nampak tak Farin? I'm sad. Sad tu satu energi, satu tenaga, satu perasaan yang sangat kuat tau. Sad tu dia boleh bawa sampai dia dewasa. That's why kalau orang yang kadang-kadang dalam kemurungan, kesedihan, kebimbangan yang berpanjangan, dia mesti melalui momen yang kesedihan masa dia kanak-kanak dulu. Jadi ibu ayah tu sad, you ambil je perkataan sad. You ambil balik perkataan dia. Sad with me, duduk dengan dia. Dengarkan, cerita. Kan? Tell me the story. Ceritakan dengan papa, daddy, apa yang menyebabkan you rasa sedih. Itu dah cukup, Farin. And you rumus sedikit waktu tu. Cukup melunakkan, menyantuni hati anak tu tadi. Rasa pula kan kita ni. Betul-betul kan? Tak, kalau mak ayah kan macam ignore anak kan. Yalah, dalam baik, pesanan yang cukup baik. Ya, dan saya rasakan Tuan Haris, sedikit sebanyak apa-apa pun, kalau kita tahu wujudnya undang-undang, wujudnya akta yang melindungi diri kita, saya rasa masyarakat secara amnya tak takut dah untuk bersuara. Jadi kalau boleh dikongsikan kepada penonton kita, kenapa begitu penting untuk kita tahu perkara-perkara asas saja untuk kita mengharungi hari-hari mendatang. Sebagai rumusan dan mungkin pihak-pihak yang boleh membantu, sebarang biro, agensi dan sebagainya, boleh kongsikan. Baik, terima kasih Hawa dan Farin. Jika kita mengalami masalah seperti penderaan, kemudian kepada gangguan seksual dan sebagainya, bully dan sebagainya, perkara pertama yang kita perlu tahu, undang-undang sentiasa ada untuk melindungi kita. Namun saluran ke manakah yang perlu kita tujukan? Adakah kepada pihak ibu bapa sahaja ataupun kepada pihak penguatkuasa? Dan kita untuk melindungi pada isu seperti contoh hubungan kekeluargaan. Dalam hubungan kekeluargaan tu, isu antara suami didera, isteri didera, anak didera, atuk pun didera. Jadi kepada siapakah yang perlu dilaporkan? Pertamanya, boleh pergi kepada pihak polis, atau yang keduanya boleh pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh mengeluarkan Emergency Protection Order ataupun kita panggil Perintah Pelindungan Kecemasan serta-merta dalam tempoh 2 jam untuk melindungi terus mangsa atau individu kepada keganasan rumah tangga tersebut. Baik. Jadi dalam konteks Akta Keganasan Rumah Tangga ini, dia tidak hanya kepada pasangan, tidak hanya kepada anak, malah kepada anggota keluarga yang rapat.
seperti atuk, nenek pun boleh tergolong dalam akta keundasan rumah tangga. Yang seterusnya pula, dalam konteks untuk seseorang individu tu apabila dibuli ataupun secara umumnya dibuli lah, tak kira lah dibuli secara cyber ataupun dibuli secara realitinya. Perkara pertama yang perlu dibuat adalah sekiranya dibuat buli tersebut melalui buli cyber, boleh direct kepada SKMM, langsung kepada SKMM, buat aduan. Website pun boleh dah sekarang. Buka sahaja laman web SKMM dan buat laporan. Yang keduanya boleh juga hubungi kepada MyCert ataupun Pusat Cyber Security Malaysia berkenaan dengan buli cyber yang telah dilakukan kepada mangsa tersebut. Yang ketiganya, bila melibatkan buli realiti ni, jangan rasa takut. Kena beranikan diri untuk keluar kepada kepompong ketakutan ni. Kerana apa? Kerana kita ada undang-undang. Ada undang-undang sivil, undang-undang jenayah. Dan itu semua akan melindungi kita daripada sebarang gangguan buli. Yang seterusnya pula, kepada gangguan seksual. Okey? Gangguan seksual ni, kalau ikutkan kepada statistik, daripada 2018 hingga 2021, sekitar 11,914 kes dilaporkan. Itu belum tidak dilaporkan. Dilaporkan 11,000. Betapa membimbangkan statistik ni, dan juga kepada keganasan rumah tangga 7,468 kes dilaporkan. Dan bagaimana untuk kita atasikan saluran kepada gangguan seksual ni? Bagi syarikat, kementerian telah keluarkan satu garis panduan untuk mengatasi masalah gangguan seksual di tempat kerja. Bagaimana pula gangguan seksual di tempat umum? Boleh kita rujuk kepada kanun keseksaan, undang-undang sedia ada. Terus kepada pihak polis, laporkan saya telah diganggu seksual. Gangguan seksual ni macam mana? Dia tidak semestinya menyentuh kepada bahagian sensitif tubuh badan. Gangguan seksual ni memadai dengan mengatakan kepada seseorang itu, awak cantik. Mendekati orang itu dalam dia punya lingkupan kawasan peribadi dia. Hampir-hampir seperti ingin mengambil botol air, kemudian menyatakan cantik jam tangan awak. Itu pun dah menjerumus terjumlah buatkan orang kepada lain gangguan seksual. Tidak selesa. Takut pula saya nak cakap Abu cantik. Tapi lain, dia mesti ada faktor yang menjengkelkan tu. Benar. Faktor-faktor tersebut itu semua, dan jika mangsa tadi merasakan ketidakselesaan tersebut, segera buat tindakan, adukan kepada pihak yang betul, dan insya-Allah undang-undang yang sedia ada akan membantu melindungi mangsa tersebut. Okey. Fani, kalau kita banyak saluran sebenarnya, tahu ataupun tidak saja, dan telah dikongsikan secara jelas oleh Tuan Haris. Terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya kita mendapatkan penjelasan yang mendalam daripada Dr. Rafidah dan juga Tuan Haris pada ini. Terima kasih banyak-banyak. Nampaknya kita dah sampai pun ke penghujung perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita, dan cukup bermanfaat untuk kita semua, dan insya-Allah ada kelapangan pasti kita akan menjemput lagi untuk mendengar topik yang seterusnya. Baik, tapi apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini adalah tentang kepentingan untuk bersuara, dan bahawa suara anda itu mempunyai kuasanya yang tersendiri. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.